Hai dan Assalamualaikum diucapkan kepada Madam Asma Laili binti Muhammad Noor. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Rabiata Adawiyah binti Abdul Aziz, Choi Huyi, Nur Fatin Hamizah binti Mat Norman, Nur Syafiqah binti Hamrai, Nur Zahidah binti Muhammad Tahir dan saya Nur Audi binti Mahfuz. Kami daripada grup 13 dan kami akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu polemik antara penerimaan dan penolakan vaksinasi kanak-kanak, analisis daripada perspektif Islam. Jadi, mari kita teruskan dengan pembentangan. Komponen falsafah. Vaksin merupakan salah satu komponen daripada sains tabi'i iaitu perubatan. Hal ini kita boleh kaitkan dengan sumber ilmu. Ilmu pengetahuan ada 4 sumber iaitu panca indera, akal, intuisi atau ilham dan wahyu. Dalam hal ini kita menggunakan akal. Ia kerana dengan akal manusia dapat membuat pertimbangan antara yang buruk dengan yang baik. Selain itu kita boleh kaitkannya dengan prinsip humanistik iaitu penjelasan fungsional atau theological yang bertujuan untuk menjawab soalan mengapa dan kenapa. Jadi, masyarakat perlu diberitahu tentang kebaikan-kebaikan mengambil suntikan vaksin ini sebagai pelan perlindungan keluarga mereka. Dari perspektif Islam pula, ramai yang was-was kerana terdapat dakwaan bahawa penggunaan vaksin boleh memudaratkan dan menyebabkan kesan sampingan negatif. Walaupun kemudaratan tersebut sememangnya wujud, namun ia hanyalah dalam kadar yang minimum. Jika dibandingkan dengan tindakan mengabaikan pengambilan vaksin, risikonya adalah lebih besar. Oleh itu, penggunaan vaksinasi lebih banyak memberi kebaikan berbanding kemudaratan. Kesimpulannya, penggunaan vaksin adalah harus selagi mana tiada sumber haram dan meragukan ketika proses penghasilan vaksin dijalankan. Dalam artikel ini adalah mengenai polemik antara penerimaan dan penolakan vaksinasi kanak-kanak, analisis dari perspektif Islam. Namun masyarakat mempunyai sokongan dan kebimbangan mengenai sama ada kanak-kanak harus menggunakan vaksin. Ini juga menyebabkan sesetengah orang menyokong, sekumpulan orang yang lain menentang. Kedua-dua pihak mempunyai hujah dan alasan yang munasabah untuk mengukuhkan pandangan mereka terhadap kajian ini. Oleh itu, kajian ini akan menjelaskan perbahasan vaksin pediatrik dan membuat kesimpulan. Sebab yang akan disokong oleh kebanyakan orang adalah kerana penggunaan vaksin juga disokong oleh para ilmuwan dan pertubuhan Islam di seluruh dunia. Jadi mereka tidak perlu risau lagi. Di samping itu, mereka juga memberikan hujah yang munasabah untuk menyokong pandangan mereka. Hujah pertama adalah vaksin mencegah daripada penyakit cegahan vaksin. Selain itu, hujah yang kedua adalah bahawa vaksin mengurangkan kadar kematian penduduk. Tambahan pula, hujah ketiga adalah bahawa vaksin menjamin imuniti berkelompok. Akhir sekali, hujah keempat adalah wujud vaksin halal sebagai alternatif. Sebarang hujah sokongan juga mesti mempunyai hujah yang bertentangan. Hujah pertama adalah kesan sampingan yang memudaratkan. Di samping itu, hujah kedua adalah bahawa vaksin tidak halal. Seterusnya, hujah ketiga adalah bahawa vaksin dilarang dalam agama. Selanjutnya, hujah keempat adalah bahawa vaksin merupakan teori konspirasi barat. Akhir sekali, hujah kelima adalah pengamalan perubatan sunnah penganti vaksin. Akhirnya, selagi tidak ada sumber haram semasa proses vaksinasi, vaksin harus digunakan. Dikatakan bahawa penggunaan vaksin terhadap kanak-kanak di Malaysia adalah perlu dan tidak ada unsur bahan yang meragukan dalam produk vaksin. Di samping itu, walaupun terdapat sedikit kesan sampingan akibat pengambilan vaksin, namun jika vaksin tidak digunakan untuk perawatan, orang-orang berisiko lebih besar terkena penyakit ini, terutama untuk kanak-kanak dengan imuniti yang rendah kerana sistem ketahanan badan mereka masih memerlukan penjagaan yang menyeluruh.
akan menerangkan dari segi pandangan yang menerima. Isi pertama, vaksin dapat mencegah daripada penyakit cegahan vaksin dan mengurangkan jumlah kematian penduduk. Terdapat segelintir masyarakat mengambil suntikan vaksin sebagai pelan perlindungan untuk keluarga mereka. Suntikan vaksin dapat mencegah seseorang individu itu daripada penyakit cegahan vaksin seperti kancing gigi, rubella, hepatitis B, campak dan sebagainya. Ibu bapa yang bijak dan peka terhadap kesihatan anak-anak mereka menyedari bahawa betapa pentingnya vaksin untuk melindungi anak-anak mereka daripada penyakit tersebut. Golongan kanak-kanak sangat mudah dijangkiti penyakit cegahan vaksin. Ini kerana sistem daya lawan jangkitan imun kanak-kanak lebih lemah berbanding golongan dewasa. Vaksin dapat membantu menguatkan sistem imun mereka dengan rangsangan sel ketahanan dan melindungi daripada kemungkinan menyebabkan berlakunya komplikasi yang akan mengancam nyawa. Seterusnya, terdapat segelintir masyarakat yang telah menerima vaksinasi juga menyatakan bahawa suntikan ini berupaya untuk kurangkan jumlah kematian. Ada beberapa kes yang telah dilaporkan yang menunjukkan bahawa jika seseorang itu mengabaikan pengambilan vaksin boleh mendatangkan kesan yang sangat besar kepada masyarakat. Isi kedua, vaksin menjamin herd immunity dan wujud vaksin halal sebagai alternatif. Apa itu herd immunity? Herd immunity atau imuniti kelompok adalah keadaan di mana sebuah ejen infektif atau jangkitan tidak dapat memasuki atau menyebarkan di kalangan suatu kelompok masyarakat oleh kerana sebahagian besar daripada anggota masyarakat tersebut mempunyai imuniti dan terlindung daripada penyebab jangkitan tersebut. Cara yang terbaik untuk mencapai imuniti kelompok adalah melalui vaksinasi. Seseorang individu yang telah mengambil suntikan vaksin ini diibaratkan mampu menjaga satu komuniti. Walau bagaimanapun, kesan perlindungan vaksin ini dapat dimanfaatkan juga kepada semua kelompok masyarakat yang mempunyai halangan untuk mendapatkan suntikan vaksin ini seperti wanita hamil, bayi pramatang dan mereka yang mempunyai imuniti badan yang tidak dapat bertindak balas dengan vaksin secara sempurna. Jelaslah bahawa tindakan untuk memastikan setiap individu mendapat imunisasi bukanlah hanya terletak di bahu ibu bapa semata-mata. Malah ini termasuk dalam tanggungjawab seluruh anggota atau komuniti masyarakat. Ada segelintir masyarakat beragama Islam yang mempersoalkan tentang status halal vaksin tersebut yang menyebabkan ramai orang Islam berasa ragu dan bimbang untuk mengambil suntikan vaksin ini untuk anak-anak mereka. Akan tetapi mereka tidak perlu risau kerana wujudnya vaksin halal di pasaran Malaysia. Isu ini tidak menjadi satu kebimbangan yang drastik dalam kalangan orang Islam kerana pihak JAKIM dan KKM telah memberi jaminan bahawa vaksin terhadap kanak-kanak yang digunapakai di Malaysia adalah dibenarkan untuk semua umat Islam. Tambahan pula, golongan agamawan juga menyokong dan menyarankan penggunaan vaksin di Malaysia. Pandangan yang menolak vaksinasi kanak-kanak daripada perspektif Islam. Berdasarkan artikel tersebut, terdapat dua jenis golongan yang menolak vaksin ini. Pertama ialah vaksin refusal, yang kedua ialah vaksin hesitancy. Isi pertama ialah vaksin memberi kesan sampingan yang memudaratkan kepada kanak-kanak. Mereka berpendapat bahawa kandungan vaksin boleh menyebabkan penyakit lain yang lebih serius. Mereka mendakwa bahawa vaksin mengandungi bahan yang berbahaya seperti thimerosal yang boleh menyebabkan autism. Walaupun kajian saintifik telah dijalankan dan membuktikan vaksin tersebut tidak berkaitan dengan autism, namun kenyataan daripada seorang pengkaji iaitu Andrew Wakefield telah menjadi sandaran yang kuat bagi golongan yang menolak vaksin. Terdapat juga dakwaan bahawa vaksin adalah beracun dan boleh mengakibatkan penyakit idiopatik. Antara penyakit idiopatik ialah autism, sawan dan asma. Begitu juga, vaksin dibimbangi akan membebankan sistem imuniti badan kanak-kanak dengan lambakan antigen yang banyak. Kesannya, suntikan vaksin yang kerap dianggap akan semakin melemahkan sistem imuniti badan kanak-kanak. Vaksin tidak halal dan dilarang dalam agama. Kelompok yang menolak vaksin turut menggunakan hujah yang berkaitan dengan keagamaan. Mereka mendakwa bahawa vaksin dihasilkan daripada bahan-bahan yang bersifat najis dan tidak suci.
Namun begitu, sebahagiannya mendakwa walaupun vaksin telah melalui proses pengasingan, masih lagi terdapat sisa-sisa bahan yang menjijikkan dan diragui kesuciannya. Terdapat masyarakat yang menafikan vaksin sebagai salah satu kaedah perubatan pencegahan kerana ajaran agama mereka menyatakan penyakit datang daripada Tuhan. Hal ini adalah kerana terdapat sesetengah agama bukan Islam yang mengecualikan beberapa hal ehwal keduniaan daripada diuruskan oleh manusia. Maka, proses penyembuhan penyakit adalah urusan Tuhan dan manusia tidak berhak bercampur tangan dalam urusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa pegangan agama seseorang itu menentukan pendiriannya terhadap keputusan sama ada untuk memilih vaksin sebagai usaha pencegahan penyakit atau sebaliknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai vaksinasi kanak-kanak dalam perspektif Islam. Dari segi Islam, juga menekankan bahawa penjagaan kesihatan adalah amat penting. Ini kerana untuk memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah dan menjalankan aktiviti seharian dengan lancar. Oleh itu, vaksinasi adalah suatu perkara yang perlu dititik beratkan terutamanya pada golongan awal usia iaitu kanak-kanak. Kerana vaksinasi mampu mengelakkan diri kita untuk mendapat pelbagai jenis penyakit, terutama antaranya seperti beguk, campak, difteria dan juga lain-lain. Seperti yang kita tahu, imunisasi badan kanak-kanak dengan imunisasi badan dewasa adalah jauh lebih berbeza kerana imunisasi badan kanak-kanak terlalu rendah untuk dibandingkan dengan imunisasi dewasa. Oleh itu, pengambilan vaksinasi adalah penting buat kanak-kanak untuk mencegah daripada terkenanya penyakit yang berbahaya. Vaksinasi menurut Islam, meskipun tiada dalil yang jelas menyatakan vaksinasi terhadap kanak-kanak adalah wajib diambil, tetapi terdapat beberapa nas yang menunjukkan bahawa pengambilan vaksinasi adalah harus supaya dapat mengelakkan untuk mendapat penyakit yang boleh memudaratkan. Seantaranya seperti firman Allah yang dapat kita jadikan panduan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 195 yang membawa maksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Ayat ini menegah sekeras-kerasnya manusia supaya terjebak dalam segala bentuk jenis kebinasaan, antaranya seperti terkena penyakit dan juga lain-lain. Hal ini meliputi penyakit cegahan vaksin yang boleh mendatangkan kemudaratan sekiranya tidak dicegah. Iaitu, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita haruslah berfikiran rasional dan lebih ke hadapan dan tidak mengambil mudah tentang perkara ini. Kesimpulannya di sini, meskipun vaksinasi bukanlah sesuatu perkara yang diwajibkan, tetapi ianya mampu untuk mencegah pelbagai jenis penyakit. Masa yang sama, pihak kerajaan juga menyarankan bahawa pengambilan vaksin ini adalah penting pada usia kanak-kanak kerana ianya mampu mencegah pelbagai jenis penyakit yang membawa kepada kematian. Jadi, ibu bapa di luar sana haruslah mementingkan keutamaan anak-anak mereka dan tidak mementingkan diri sendiri serta memberi keutamaan kepada anak-anak mereka untuk mengambil suntik. Jadi, kesimpulan daripada tajuk ini, vaksin adalah salah satu usaha dalam mencegah penyakit yang mampu memudaratkan kesihatan dalam kalangan masyarakat. Ianya perlu diterapkan dalam diri setiap ibu bapa pada masa kini tentang pentingnya pengambilan vaksin terhadap anak-anak mereka. Dalam hal ini, Islam membenarkan vaksin sebagai satu kewajipan kepada seluruh anggota masyarakat berdasarkan prinsip maslahah. Akhir kata, tindakan tegas perlu diambil bagi mengelak jangkitan penyakit cegahan vaksin kepada kanak-kanak yang lain. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Diharap perkongsian kami dapat membuka mata masyarakat tentang pentingnya pengambilan vaksinasi buat kanak-kanak.